Salam Ustaz, macam mana nak bezakan antara hal dan tamyiz? Ini persoalan tadi yang kita duk berdebat tadi kan. So, rezeki kepada tuan-puan soalan pertama, iaitu tentang hal dan tamyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Hebatnya bahasa Arab ni tuan-puan, dia kita bukan sekadar bercakap perkataan yang just menyampaikan makna. Dia sekecil-kecil sampaikan keadaan kita melakukan sesuatu pun dijelaskan dalam satu perkataan itu. Contohnya, saya pergi ke sekolah ataupun saya pergi ke masjid dengan menaiki kereta. Dengan menaiki kereta itu pun ada satu bab dalam bahasa Arab. Itulah yang dinamakan hal. Jadi saya terangkan secara terperinci. Lagi satu, contohnya macam dia nak menjelaskan sesuatu perkara. Contohnya saya membeli 20. Saya membeli 20 biji. So 20 biji apa? 20 buah apa? Kereta. 20 biji beg contohnya. So 20 biji apa itu, beg ke kereta ke barang apa-apa ke, itu ada hukumnya dalam ilmu nahu, tata bahasa Arab. So saya akan teruskan kepada penjelasan apa beza hal dan tamyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hal. Okay, saya terangkan hal. Hal dan tamyiz adalah setengah daripada mansubat. Mansubat ni adalah isim-isim, kata nama yang baris dia adalah mansub. Baris mansub ini ada 5 yang saya dah terangkan sebelum ini. Baris mansub, baris nasab, ada baris fathah, ada baris ya, ada baris kasrah, ada baris alif dan hazaf nun. So dia ada 5 baris semuanya. 5 cara kita nak kenal mansub ini. So untuk hal dan tamyiz, dia baris dia adalah mansub. Dia setengah daripada hukum nasab, isim-isim yang mansub. Jadi contoh hal. Okay, misal Okey. Zahabtu ilal madrasati rakiban. Saya pergi ke sekolah dalam keadaan menunggang. Rakiban, dalam keadaan menunggang. Sama ada menunggang basikal ke, menunggang motor ke, ataupun menaiki kenderaan. So rakiban inilah nama dia hal. Hal ini takrif dia adalah al-ismul mansubu al-ismul mansubu allazi yuzkaru li bayani untuk menerangkan tentang keadaan, bagaimana perkara itu berlaku, bagaimana perbuatan itu dilakukan. Saya pergi ke sekolah rakiban. Bagaimana pergi ke sekolah? Dalam keadaan menaiki sesuatu, menaiki kereta, menaiki bas ke. So rakiban ini adalah hal. So uniknya bahasa Arab, dia boleh ada satu tajuk khas yang menceritakan bagaimana satu perkara itu ataupun satu perbuatan itu dilakukan. Macam mana kita buat? So kita pergi kepada tamyiz. Hal ini ada lebih mendalam lah. So syarat hal adalah la yakunul halu illa ba'da tamamil kalam. Hal ini tak terjadi selepas sempurnanya kalam, kecuali sempurnanya kalam. Maksudnya kalam itu dah jelas, maksudnya ayat tu tak tergantung. Kalau ayat tu tergantung, tak boleh ada hal. Kemudian hal ini mesti adalah nakirah, kebanyakannya nakirah, dan dia ada tuan punya hal. So itu mendalam. Saya terangkan tentang tajuk benda-benda yang mendalam ini dalam kelas lah. So tuan-puan boleh kalau ada rezeki boleh join kelas untuk belajar secara mendalam bab-bab yang begini. So sekarang saya nak terangkan tentang tamyiz pula. So selamat datang bagi yang baru join. Kita sedang live dalam
live Tanyalah Murabi Arab, di mana saya akan menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan, khususnya dalam grup geng Telegram Tanyalah Murabi Arab. Dan tuan-puan juga boleh komen dekat bawah soalan dan saya akan jawab walaupun soalan basic. So sekarang ni kita baru menjawab soalan yang pertama, tentang hal. Okey, tuan-tuan boleh teruskan berkongsi live ni, share supaya lebih ramai dapat manfaat. Kita akan menjawab 7 soalan hari ini insya-Allah. So hari ini kita akan jawab tentang tamyiz. Yang kedua adalah tentang tamyiz. Tamyiz. Inilah dalam ilmu fiqh ada nama dia mumayyiz. So sama je. Tamyiz ni daripada perkataan mayyaza. Mayyaza yumayyizu tamyiz. Mayyaza ni adalah membezakan. Mayyaza iaitu membezakan. So kalau orang mumayyiz, syarat dia adalah dia boleh membezakan, dia boleh berdikari. Kalau dalam kitab fiqh, antara nak kenal dia adalah dia boleh membezakan antara tangan kanan ke tangan kiri. Dia boleh istinja dengan diri sendiri. Kalau anak-anak kita biasanya umur 7 tahun dah boleh berdikari, dah dikira mumayyiz. Tapi bukan nak cerita pasal mumayyiz, saya nak cerita tentang tamyiz. Tamyiz ni maksudnya bagaimana perkataan tu nak membezakan. Kalau dalam istilah ilmu nahwu, maksud dia adalah al-ismul mansubu allazi yuzkaru libayani liman yuzkaru libayani man bahama minaz zawat, untuk menjelaskan kesamaran-kesamaran daripada zat ataupun nisbah. Contoh saya tulis kat sini, ishtaraitu 20. Saya membeli akan 20. Apa benda 20 tu? Kita tak faham. Saya membeli 20. Kita tertanya-tanya. Kita tak jelas 20 itu adalah 20 apa? 20 kereta ke, rumah ke, tak jelas. Sebab itu perlunya tamyiz untuk menjelaskan kesamaran ataupun ketidakjelasan. So bahasa saya, apa benda yang tak jelas tentang zat, dia ada dua. Dia ada tamyiz zat dengan tamyiz nisbah. So apa benda yang tak jelas daripada zat dan nisbah, dia akan menjelaskan dengan tamyiz. So saya tulis kat sini, contohnya kutuban. Kutuban. Kutuban ini adalah silap. Kitaban, silap. Tamyiz adalah mufrad. Kitaban. So saya membeli 20 kitab. Kitab inilah adalah tamyiz yang menjelaskan apa benda 20 ini. Dia ada lagi lah yang menerangkan tentang maqadir. Sukatan dari segi timbangan. So dia ada, yang ni dia menjelaskan tentang bilangan. Dia ada tamyiz zat, tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah dia ada muhawwal anil fa'il, muhawwal anil maf'ul, macam tu. So penerangan detail saya tak boleh lah dekat sini sebab dia ada bercampur. Ada yang tak pernah belajar bahasa Arab, so jangan risau yang tak pernah belajar bahasa Arab. InsyaAllah sekiranya tuan-puan excited ataupun committed nak belajar bahasa Arab, nanti tuan-puan akan jumpa juga bab ni bila belajar. So bila jumpa akan bertambahlah kefahaman sebab dah pernah dengar. So tuan-puan yang baru join, baru nak belajar bahasa Arab, boleh juga komen soalan tuan-puan tentang bahasa Arab. InsyaAllah saya akan menjawab sebaik mungkin. Level advance lah ni Ustaz. So ini dikira level pertengahan lah.